Hai dan Assalamualaikum. Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Umairah binti Syahrin dan hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai kewujudan komuniti Baba, Nyonya, Ceti dan juga Serani untuk kelas Sebadrul. Sebagai pengenalan, di Melaka, kewujudan komuniti Baba dan Nyonya, Ceti dan juga Serani ini banyak mencerminkan variasi budaya yang sangat kaya dan unik. Komuniti Baba dan Nyonya terdiri daripada keturunan Cina, Melayu, sementara Ceti adalah keturunan India yang telah berinteraksi dengan budaya Melayu. Manakala komuniti Serani pula merujuk kepada keturunan Portugis Eropah yang telah campur dengan gabungan bangsa Melayu. Setiap komuniti ini menyumbang kepada warisan Melaka melalui bahasa, makanan, adat resam dan seni budaya mereka yang sangat unik. Sebagai metodologi kajian yang digunakan untuk menguraikan sejarah ini adalah melalui pembacaan buku-buku bersejarah, lawatan ke Muzium Melaka dan bangunan yang masih dipelihara sebagai tempat-tempat bersejarah sehingga kini dan juga sesi temu bual bersama keturunan yang berkaitan kaum yang disebut di dalam slide saya ini dan masih kuat menetap di Melaka Bandaraya bersejarah. Jadi pada topik hari ini, saya akan membentangkan pasal komuniti Baba dan Nyonya pada zaman dulu. Kewujudan dan komuniti Baba dan Nyonya ni berkait rapat dengan sejarah perkahwinan di antara para pedagang dan wanita tempatan Melayu di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura juga. Ianya berlaku di sekitar abad ke-15 dan ke-16 iaitu semasa Melaka masih terkenal dan menjadi pusat perdagangan utama ketika itu. Jadi di sini Baba adalah gelaran yang merujuk kepada lelaki Cina, manakala Nyonya adalah gelaran yang sama merujuk kepada wanita Cina dan Melayu. Pasangan-pasangan ni telah membentuk komuniti yang unik dan kaya dengan warisan budaya yang melambangkan perkahwinan yang mengandungi elemen-elemen seperti upacara tea ceremony. Upacara tea ceremony ni adalah sebahagian daripada adat resam yang mereka mengamalkan untuk menjamu air teh kepada orang tua mereka sebagai tanda hormat. Jadi di sini komuniti Baba dan Nyonya banyak juga menyumbang dari segi seni bina dan sulam seni batik. Mereka masih memelihara seni sulam batik yang banyak kita temui di dalam pembuatan baju dan kasut yang dipakai pada abad itu dan sehingga kini. Mereka juga mempengaruhi banyak dari sudut fashion. Banyak juga pakaian yang Nyonya sehingga kini memakai kebaya pendek ataupun kebaya labuh yang terdiri daripada kain sutera yang berwarna-warni. Pakaian ini juga dihiasi dengan sulaman halus atau sulaman ni bersertakan dengan sulaman emas dan digadingkan bersama kain sarung batik atau kain celuring yang serasi dengan baju kebaya mereka. Pakaian-pakaian ini selalunya disertaikan dengan hiasan seperti cincin dan gelang emas, manakala Baba memakai baju tradisional Cina yang dikenali sebagai Lok Chuan, baju Lok Chuan dan disertai juga dengan seluar dan songkok. Pakaian Baba dan Nyonya ni bukan hanya dipakai buat harian tapi juga dipakai di upacara keagamaan, perkahwinan dan juga acara kebudayaan yang lain juga. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya. Banyak bangunan ataupun rumah yang dibina oleh Baba dan Nyonya yang dikenali sebagai rumah peranakan ataupun rumah Baba Nyonya. Ciri-ciri ni boleh kita lihat seperti pintu masuk rumah mereka yang sangat unik ataupun aliran tangga yang bersertakan ukiran kayu yang cantik dan hiasan kaca di pintu tingkap rumah mereka. Selain daripada itu, makanan Bapa dan Nyonya juga adalah sebahagian daripada warisan yang sehingga kini masih menjadi kegemaran ramai. Antaranya ialah laksa Nyonya. Laksa ni menggunakan santan dan rempah yang khas disajikan dengan mi tebal yang mereka buat sendiri dan udang dan pelbagai bahan-bahan yang lain juga. Selain itu, ayam ponteh juga disukai ramai. Hingga kini hidangan ayam ni masih mendapat sambutan di kedai-kedai Baba dan Nyonya. Makanan ayam ponteh ni dibuat daripada kuah yang berwarna coklat yang dibuat daripada tauco iaitu kacang yang difermentasikan dengan lada hitam dan gula merah juga.
Mereka juga terkenal dalam menjamu tetamu mereka yang datang di rumah dengan kuih-kuih tradisional seperti kuih lapis, kuih talam dan kuih angku. Jadi kita beralih kepada topik Chetty. So sekarang ni komuniti Chetty adalah kelompok etnik yang terdiri daripada keturunan India, terutamanya Tamil Nadu. Keturunan ni, keturunan Tamil Nadu yang telah menetap di rantau semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya lama jugalah. Mereka ni sering terlibat dalam perdagangan dan aktiviti ekonomi terutamanya di pesisiran pantai Melaka. Ciri-ciri khas termasuk adalah kategori bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Tamil sebagai bahasa ibunda mereka. Tapi mereka juga boleh berinteraksi dalam bahasa Melayu. Sebahagian besar komuniti Chetty ini menganut agama Hindu dengan pemujaan dewa-dewi Hindu mereka. Banyak juga perkahwinan yang berunsurkan percampuran tradisi di mana tradisi Hindu dan Melayu bersama. Upacara ni melibatkan pelbagai adat resam yang sehingga kini masih diamalkan. Pakaian tradisional Chetty juga banyak mempengaruhi pengaruh-pengaruh budaya India. Termasuklah penggunaan sari dan juga pakaian tradisional lelaki. Contohnya adalah sari. Sari ni adalah sehelai kain panjang yang dililitkan di sekitar badan dan bahu. Dan makanan lelaki pula mengenakan dhoti, iaitu sehelai kain baju yang dililitkan di bahagian pinggang dan kaki. Baju ni juga sering dipadankan dengan kurta dan kasut yang mereka mengenakan adalah jenis kolhapuri ataupun juti. Makanan Chetty juga berunsurkan kulineri India dengan cita rasa tempatan. Beberapa hidangan yang terkenal termasuklah rendang Chetty, kari ikan yang menggunakan rempah tradisional dan bahan-bahan laut tempatan. Kita sering nampak juga dalam upacara perkahwinan mereka menyajikan pulut kuning ataupun nasi kunyit, vadai dan tosai yang sehingga kini masih lagi menjadi kegemaran tempatan. Sambungan daripada slide yang tadi, komuniti Chetty ni juga kita boleh nampak mereka memiliki beberapa penempatan kawasan di Melaka. Penempatan utama yang mereka tinggal di Melaka terutamanya adalah di Kampung Citi dan Kampung Morton. Masih lagi berada di Melaka tu, terutama di kawasan-kawasan bersejarah yang mereka masih mengekalkan warisan-warisan budaya mereka di sana. Jadi di sini komuniti Serani yang juga dikenali sebagai Kristang, di mana komuniti ini adalah keturunan yang mempunyai asal usul dari percampuran budaya Portugis dan juga tempatan Melayu. Masyarakat Serani ni dia menggunakan bahasa Kristang, sebuah bahasa yang merupakan campuran antara bahasa Portugis dan juga bahasa Melayu ya. Kebanyakannya kaum Serani ni dia menganut agama Katolik. Kita banyak nampak gereja dan perayaan agama Katolik ni menjadi sebahagian dari penting daripada kehidupan mereka. Mereka ni juga menyambut perayaan seperti Festa San Juan dan perayaan agama Katolik yang lain yang banyak memainkan peranan dalam budaya dan tradisi Serani. Mereka juga sering menghidangkan juadah yang mencerminkan gabungan antara masakan Portugis dan masakan Melayu juga. Contohnya adalah makanan seperti debal, iaitu kari pekat ataupun kari devil, hidangan daging berkuah ataupun kari hantu. Ini kuah tu adalah kuah hidangan yang pedas ya. Pakaian tradisional Serani, pakaian yang berunsurkan campuran Portugis dan Melayu. Baju yang diubah sesuai dengan elemen Portugis. Kebanyakannya baju ni dipakai dalam perayaan ataupun festival. Okey, so kita dah sampai di slide kesimpulan saya. Di sini saya nampak dan sedar yang kewujudan komuniti Baba dan Nyonya, Chetty dan juga Serani masih kuat di Melaka. Malah banyak faktor dari komuniti ini yang mempengaruhi budaya dari zaman dahulu sehinggalah kini. Pengaruh yang dibawa oleh mereka secara tak langsung membuatkan negeri Melaka ni menjadi unik dan istimewa untuk para-para pelancong yang di luar negara Malaysia untuk mengenali lebih dalam mengenai budaya dan warisan yang ditinggalkan oleh mereka. Walaupun komuniti Baba Nyonya, Chetty dan Serani ni mungkin tak sebesar komuniti etnik yang lain di Malaysia,
tetapi mereka memainkan peranan yang penting dalam memperkayakan kebudayaan budaya di Melaka dan sekitar negara Malaysia. Bagi saya, komuniti ini banyak menyumbang kepada pengenalan Malaysia di mata internasional ataupun di luar-luar negara juga. Di sini saya sertakan juga rujukan yang saya cari dalam membuat esei dan slide saya mengenai komuniti Baba Nyonya, Ceti dan Serani ini. Sekian, terima kasih.